اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا قدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung pengajian kitab Tuhfatul Ragibin, muka surat 9. 13 baris dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adapun kaum Rafidiyah, maka iaitu 12 kaum. Setengah daripada intiqad mereka itu Rafidi, bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah ia turun dari langit serta keluar daripadanya Sayyidina Ali awan uluhiyah, awan ketuhanan, lalu masuk kepada rupa manusia, maka dikerjakannya lah beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketuhanan. Setelah itu maka naik pula ke langit. Maka intiqad ini kufur, seperti intiqad setengah daripada kaum Nasara. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itulah Nabi Allah. Dan Jibril membawa wahyu kepada Muhammad itu tersalah. Maka i'tiqad demikian itu kufur, kerana firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun, yakni tiada jua Muhammad itu melainkan Nabi pesuruh Allah Ta'ala. Selepas daripada bulan lepas dikhabar 72 kaum ini berpecah pula pada kaum hak kecil-kecil. Maka malam ni kita sambung lagi nak mengenal akan macam mana akidah-akidah mereka yang menyebabkan mereka ini tergolong dalam 72 puak yang masuk neraka. Nama, walaupun namanya sedap-sedap, nama Mu'tazilah, nama Qadariyah, nama Jabariyah, nama Mujassimah, nama Rafidiyah, Kharijiyah, nama-nama sedap. Tapi nama tak boh, kita nak amal yang betul. Nama uduh tak apa, masuk surga. Muka hitam beletung masuk surga. Kartu cantik dunia tapi masuk neraka. Tak boh. Maka salah satu daripada cabang Syiah ialah Syiah Rafidiyah. Dia kata Sayyidina Ali ni sebenarnya lah patut jadi nabi. Itu antara akidah besar dia. Yang berbeza dengan kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi, wajib dimuliakan, dan haram kita apa benda ni rendah-rendahkan akan martabat Sayyidina Ali. Tapi dia ni, siapa kata Sayyidina Ali ni patut jadi Nabi? Jibril ni, malaikat Jibril ni salah atau wahyu. Dia ingat Jibril ni macam postman. Postman yang banyakkannya betul, dia tu ada gak salah, betul tak? Kat rumah depan tu rumah kita surat, tu postman. Manusia. Ni malaikat salah, patutnya wahyu kepada Sayyidina Ali. Salah keruk. Dia ingat malaikat roda macam dia. Salah atau. Jadi giwi wahyu pada Muhammad jadi nabi. Allah kata dalam Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah nabi, tidaklah Muhammad itu orang biasa, tapi dia adalah Rasulullah. Jadi jelas sini Allah kata Muhammad itu nabi. Dan dalam kitab-kitab yang sebelum ini, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Samawi, kitab apa benda ni, kitab Taurat, Injil dan kitab Zabur, ada menjelaskan bahawasanya Nabi akhir zaman bernama Muhammad. Tak sebut Ali pun, ini reka saja. Banyak reka.
Jadi oleh kerana salah Jibril mari kepada Muhammad, Muhammad jadi nabi. Kerana Jibril ini dia tugasnya memberi wahyu. Memberi wahyu. Dia akan bersama dengan nabi-nabi, sama ada nabi yang awal atau nabi yang akhir. Jadi datang pada Muhammad salah. Patutnya pergi rumah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pergi jalan dua mana, tak ada itu. Jadi ada Muhammad, Muhammad jadi nabi. Kalau wakil ayat orang tak buat gitu. Faham tak lagi? Kena masuk nama awal-awal dah. Maka Nabi ini nama dia awal-awal lagi sebelum daripada Allah cipta Nabi Adam, sudah ada nama ni pada sisi Allah, menjadi Nabi yang khatamul anbiya, penyudah penutup segala Nabi. Jadi jelas di sini Allah kata wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Nabi itu orang biasa, dia Rasulullah. Maka perkataan Syiah Rafidiyah adalah sesat. Sesat ni maknanya jalan yang tidak betul. Dan mana orang sesat mula-mula ada makan kenyang, tidur lena. Memang macam kita naik kereta kau, ambil kereta mana syuting, nak potong sagak ke wajar ke, kita pun nak pergi ke Kota Baru. Tubik daripada Sujit Sendiri sampai Sebelat straight. Patutnya U-turn Kota Baru. Straight tak kuatang. Sesat ke tak? Sesat buat apa? Salah jalan. Dan ekong dia mampu hak. Dah. Walau sesak dah pun, radio down lah kereta. Faham? Ekor sedap, duduk sedap dalam kereta. Faham? Gitulah. Orang-orang sesak biasa. Jalan tak betul. Makan sama, makan ikan sayang, berasa ikan sayang. Makan ikan air, berasa ikan air. Tapi sesak dengan dalam petunjuk. Jadi samalah orang Syiah Rafidiyah ni sama macam apa benda ni, Nasara macam Kristian. Kristian ini melebih-lebihkan Nabi Isa melampau batas. Allah suruh kita melebihkan setiap Nabi. Setiap Nabi yang Allah lantik mesti kita lebih. Lebih ke mana? Lebih daripada manusia biasa. Tapi Nasara Kristian lebih melampau batas. Sehingga dikatakan tarah Tuhan dah. Maka Rafidi lebih kurang tarah Tuhan. Sayyidina Ali ni kalau mana turun daripada langit, dia boleh masuk di dalam jasad seseorang, maka orang tu akan jadi wali, jadi imam, jadi hebat waktu. Kemudian dia naik semula ke langit, Sayyidina Ali. Tu kan Sayyidina Ali tu kilat. Ada pula Sayyidina Ali turun daripada langit. Yang naik ke langit ialah masih hidup dua sahaja. Yang paling sahih Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Kemudian siapa? Cikgu. Nabi Isa alaihi salam. Allah angkat ke langit. Dan setengah mereka itu Rafidiyah dalam i'tikad bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu bersyarikat dengan Muhammad SAW pada nubuah, maka i'tikad ini kufur juga. Dan ada yang kata Sayyidina Ali ini dia kosi dengan Nabi. Nabi Muhammad ni separuh Nabi, Sayyidina Ali boleh separuh. Nampak? Dalil dia kata pasal Sayyidina Ali ni rapat dengan Nabi. Rapat bukan jadi Nabi. Sebab tu dakwa jadi Nabi kafir. Orang yang dakwa dia Nabi, dia tu kafir. Siapa yang dakwa dia tu Nabi juga, orang yang dakwa orang lain penyokong, kafir juga. Orang yang dakwa jadi wali, tak kafir. Orang yang dakwa diri dia jadi Imam Mahdi, tak kafir. Dah benda bodoh. Faham lagi? Sebab Imam Mahdi bukan Nabi, bukan Rasulullah. Dia pemimpin saja. Faham? Pemimpin macam pemimpin umat Islam daripada dulu. Macam Umar bin Abdul Aziz. Dia bukan Nabi. Dia pemimpin yang sangat adil. Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin angkatan perang tentera Islam yang berjaya mengalahkan tentera kafir. 500,000 orang tentera mengalahkan 1 juta tentera bukan Islam. Itu bukan Nabi. Salahuddin Al-Ayyubi bukan Nabi, dia raja lagi pula panglima perang. Maka siapa yang dakwa diri dia Salahuddin Al-Ayyubi asal dari Wakatape, itu
Tidak orang kafir tu, gila babi namanya. Faham lagi? Dakwa Nabi jadi kafir. Orang yang sokong jadi kafir juga. Orang kata ya lah, dia sabah ke Nabi, kafir juga. Kerana Nabi tak boleh main-main. Nah, waktu kalau berlakon jadi Nabi, dalam lakonan tu jadi Nabi ya. Faham lagi? Jadi kafir. Berlakon jadi sahabat, dia buat filem, buat movie, tak kira filem tu filem dakwah sekalipun. Berlakon jadi sahabat. Dalam filem tu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Abu Hurairah, tidak kafir. Khilaf ulama, setengah ulama kata tak boleh, setengah ulama kata boleh. Ada khilaf. Nah, tapi dia berlakon nama Dalah dalam filem tu jadi Nabi Musa balik awal. Faham lagi? Kerana apa? Kerana sahabat dia orang biasa. Nabi dia bukan orang biasa. Maka tak boleh nak berlakon. Faham? Ni kata ulama. Ada pula kosi, macam ke bela terenok ikan urang, ikan keli. Nampak kosi separuh seorang. Modal Sayyidina Ali separuh, Nabi separuh dah. Jadi doa-doa lalu Syiah. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahawa khalifah itu Sayyidina Ali, tiada lain. Ni ngarut kok. Dia kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak khalifah. Dah tu jadi khalifah, kita tidak iktiraf. Tak iktiraf. Dah siapa khalifah? Sayyidina Ali. Nama dia Ali ya, kita panggil Sayyidina apa? Malam ni tahu. Sayyidina ni makna sayyid. Sayyid ni makna ketua atau pemimpin atau pimpinan atau orang besar. Boleh belaka. Jadi kalau dia pemimpin besar, biasa orang Arab letak gelaran depan Sayyiduna. Lagi. Kalau dia perempuan, Sayyidatuna. Macam Aisyah pemimpin besar di kalangan muslimat di zaman Rasulullah. Maka gelaran dia, nama dia Aisyah. Saya nak wakar beri. Digelar dalam kitab-kitab kemudiannya Sayyidatuna Aisyah. Dalam bahasa Jawi, Melayu kita, Sayyidatuna direkalkan jadi Siti. Faham lagi? Jadi Sayyiduna Ali asalnya Sayyidun. Sada mana man sada qaumahu, orang yang menjadi pemimpin bagi kaumnya, maka dia kalau jadi pemimpin dia sayyid. Sayyid ada dua. Satu sayyid mana pemimpin yang kita khabar ni, satu lagi sayyid adalah keturunan Nabi. Itu sayyid juga. Faham? Jadi pemimpin besar boleh kita buat nama Sayyidina depan, boleh. Sayyiduna Najib boleh. Tapi janganlah. Pasal dia pemimpin kok. Maka dikatalah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar. Faham lagi? Dibolehkan. Bahkan kalau kita nak kata kepada sahabat yang lain, boleh? Boleh juga. Macam kata radhiyallahu anhu. Biasa dikata doa ini selepas nama sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ulama kata walaupun bukan sahabat, umpamanya ulama-ulama Kediang, boleh dikata. Kerana itu bukan satu kewajipan. Cuma pendapat yang lebih muktamad, gelaran yang panggilan doa yang terbaik untuk sahabat ialah radhiyallahu anhu, dan selain pada sahabat rahimahullahu ta'ala. Tak sabar sahabat tu. Macam almarhum. Almarhum dia makna. Kalau kita orang Melayu, orang mati. Bahasa Arab bukan. Orang yang mendapat kasih Allah. Almarhum asalnya. Man ruhima, mereka yang diberi kasih sayang oleh Allah. Tapi kita orang Melayu sudah guna almarhum untuk mati. Patut almarhum orang yang Allah kasih. Boleh kita panggil sama-sama orang hidup, tapi pelik. Nampak? Jumpa bos jabat esok, Assalamualaikum almarhum. Buang kerja maknanya. Natang ni nak suruh aku mati juga. Kita jadi almarhum tu jadi orang mati dah pula. Dulu dah ingat tu tahun 80-an, 90-an. Kalau ada orang-orang besar mati, ada ngaji Quran tak dalam tali bising? Ada tak? Siapa dia ngaji? Syekh ni. Kalau ingat tahun 90-an.
Syekh Mahmud Khalil Khusairi. Betul tak? Jadi orang jahil orang kampung ni bila dengar Syekh Mahmud ngaji, hak dia dengar sakmonya kajian pasal dalam televisi, kalau raja mati, agung mati, pemasuri mati. Dia pasal Syekh Mahmud, tak pasal Syekh lain. Padahal Syekh lain ada Syekh Abdul Basit zaman tu. Betul tak? Tapi banyak kajian latihan pasal Syekh Mahmud Khalil Khusairi. Pasal lagu dia ngaji sedih kat bunyi. Akhirnya masuk tahun 2000, bila dengar Syekh Mahmud, orang basah lah kaset, dia mati. Orang kata ada orang mati. Padahal bacaan dia biasa saja. Kenal tak kita Syekh Mahmud? Dona. Emisa kenal? Kenal tak? Dah lawak gua ni. Syekh Mahmud. Mu kenal tak Syekh Basit? Mu panjang. Mu nama apa? Hamidun. Hafizul. Orang ni. Atas hatung. Kenal tak Syekh Basit? Syekh Abdul Basit. Zizang kenal? Tak apa, beki lah, betul tak? Balikkan Google. Siapa Syekh Mahmud Khalil Khusairi, siapa Syekh Abdul Basit. Dengar dia ngaji, betul tak? Dan bahawa Abu Bakar dan Umar dan Uthman jadi kafir, mereka itu terkala menerima jadi khalifah lain daripada Ali. Berat nanang. Dia kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman masa diterima pakat lantikan menjadi khalifah, dia sudah kufur kepada Allah. Ini berat. Sebab itulah orang Syiah paling marah sekali Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Nabi sayang sekali. Nabi sayang semua sahabat, paling sayang Abu Bakar dan Umar. Faham lagi? Sehingga Nabi kata iqtadul lazani min ba'di Abu Bakrin wa Umar, hendaklah kamu ikut orang besar dua orang lepas pada aku tak ada bila-bila, itu Abu Bakar dengan Umar. Syiah marah. Batu orang Syiah tak ada nama Abu Bakar anak, tak ada nama Umar. Faham lagi? Marah sangat kalau nama Abu Bakar kita bawa pakai pasport nak masuk Iran, nama Abu Bakar pasport kita atas bawah tengok. Atas bawah terlong mata bola mata-mata. Faham? Sehingga dikatakan Abu Bakar wa Umaru humallata wal uzza. Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dua ni adalah tok petkom. Berhala yang disembah. Apa gitu semua. Apa tu sesat buat ni. Dan adalah mereka itu menyumpahkan Abu Bakar dan Umar dan Uthman sumpah caruk sama dan akan sahabat yang lain, dilebihkan oleh mereka itu akan segala taulang Sayyidina Ali daripada sahabat Rasulullah SAW. Hak mana hak rapat dengan Sayyidina Ali, maka waktu hak dia disanjung sangat, disuruh. Kalau kita pergi ke satu laman web di Tehran, di Iran, dia ada jual gambar Nabi, dia ada jual gambar Sayyidina Ali, gambar Nabi Muhammad jual, gambar Sayyidina Ali jual. Gambar kecil, gambar besar, nak buat dinding, nak bola dalam sejid. Dan gambar Sayyidina Ali lebih mahal pada gambar Nabi Muhammad. Gambar Nabi $20 hak besar. Gambar Sayyidina Ali $50. Mahal lagi waktu tu. Ini semua ni karuk belaka. Betul tak? Apa buat gambar. Dan setengah mereka itu adalah i'tikad bahawa roh apabila keluar roh daripada satu badan jadi masuk kepada lembaga yang lain, maka i'tikad ini kufur, sesat lagi menyesatkan. Sama dengan Buddha. Buddha orang-orang yang baik, kalau dia mati dia ada hidup semula. Kalau jahat tak hidup dah. Itu Buddha, kepercayaan Buddha. Orang tu masih hidup di dunia dia baik. Dia tidak buat jenayah, tidak merapok, sambung curi, dia hidup baik. Dia orang yang sangat baik. Dia ada peluang hidup kali kedua. Maknanya kalau dia mati, roh dia itu akan jadi baby semula dalam perut ibu yang mengandung. Faham lagi? Itu kepercayaan Buddha. Ini kepercayaan Rafidi, Syiah Rafidi. Orang mati, dia keluar roh, dia boleh masuk dalam benda lain pula. Sedangkan disebut dalam hadis-hadis yang sahih, roh orang beriman
dinaikkan ke syurga, dan roh orang kafir tidak dibenarkan naik ke langit, bahkan duduk di bumi. Dalam satu hadis letaknya duduk di dalam telaga Barhud, dekat Yaman. Dan setengah mereka itu adalah i'tikad bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajhah lagi akan kembali kepada dunia dengan hidupnya dahulu daripada kiamat, serta mengambil balas daripada segala seterunya. Ada tempatnya sekarang ini pada awan, maka guruh kilat, itu suara cemetinya tongkatnya, tongkat Ali. Maka i'tikadnya yang demikian itu kufur juga. Lagi pandangan atau pegangan yang salah Syiah Rafidhi, dia kata Sayyidina Ali ini tidak mati. Tidak mati. Sekarang ada di atas awan. Pagi itu semua duduk atas awan. Kalau bunyi guruh, gong, kepam, bunyi peti, tu tokat Ali tu. Cemeti ni bahasa lama. Cemeti ni bahasa lama. Bahasa Melayu ke, bahasa moden ni ke, alat yang digunakan untuk memukul. Sama ada kayu atau besi atau tali. Mudah-mudah ke tokat Ali. Berbuk kita minum tokat Ali. Nampak tak? Habis tokat Ali, kayu tokat Ali, nama saja. Ada khasiat tak? Wallahu alam. Boleh jadi ada, tidak ada platform. Tapi sehuah tokat Ali. Tokat Umar mana ada kayu tokat Umar? Nampak tokat Abu Bakar? Tokat Usman ada kayu? Tak ada. Tokat Ali sehuah kali. Nombor 2 pasok bumi. Nombor 3 kopi janda muda. Jadi Sayyidina Ali dia katak tokat dia nak marah kepada seteru-seteru dia, daripada atas awang dia katak bunyi peti. Nampak? Rekaan dia. Banyak karut buat ni. Kerana bersalahan dengan Quran dan hadis dan ijma' ahli sunnah wal jamaah. Karut mereka tu. Dan setengah mereka ada i'tikadnya bahawa Allah Ta'ala terkadang zahir ia dengan rupa manusia, maka dinamakan dia Nabi dan Imam. Ialah yang memanggil segala manusia kepada agama Islam yang betul. Jikalau tiada demikian, dia sesatlah segala makhluk. Ada yang kata Allah ni masuk di dalam tubuh manusia, bila masuk dia akan jadi imam. Imam ini dalam ajaran Syiah, dia martabat dia sama dengan Nabi. Dipanggil imam-imam. Imam 12. Imam tak ada masalah apa, dia gereka ke dia. Faham? Imam tu orang Islam yang baik. Imam 12 Ja'far Shadiq ni orang-orang Islam. Faham? Tapi dari keturunan dia susun, dia reka. Dia kata imam 12 ni Allah masuk dalam tubuh dia. Bila masuk dia menjadi imam yang mengajak manusia kepada kebenaran. Dia Tuhan ni, dia ni tak masuk dalam tubuh. Hak masuk dalam tubuh ada 3 jenis. Yang pertama ialah jin. Jin boleh masuk dalam tubuh. Faham lagi? Batu orang gila, dia ada jin dalam badan dia. Faham? Ada jin dan dia akan bercakap, orang gila tu dengar. Dia segi pengobatan moden, kalau kita pergi di hospital pakar sekretari, faham lagi? Sama juga. Cuma dalam kitab sekretari dia tak tulis jin. Dia panggil sakit jiwa. Dia bercakap dengan diri sendiri. Dalam tip Islam, tip Nabawi, jin ini yang menyuruh orang gila berbuat perkara-perkara yang tidak baik. Mung gini, mung telanjang, mung cakap, mung buat. Padahal seorang diri duduk tengah jalan. Mung minum air lokang, gini. Mung tepik. Mung suka pula tadi. Suara tu suara jin. Tapi kalau kita pergi ke doktor besar, Pak doktor akan tanya pada pesakit gila, sakit terik tadi, ada lagi dengar suara? Tu perkataan Ta'ala wajib bagi pakar-pakar sekretari. Ada dengar suara? Dalam Islam itulah suara hasutan jin yang merosakkan fikiran dia. Lagi ikut dia. Macam orang lupa tu masuk iblis.
Wah tepik beluli batin kali. Dia tengok orang lupa. Cabut kain. Nah, masuk iblis dalam. Masuk syaitan. Tapi bodohnya orang Melayu ni, orang hak masuk syaitan tu jadi gila, dia pergi tanya pula. Dah kita ni guana ramuk-ramuknya, tak nikah lagi. Umur berapa boleh nikah bila-bila? Hak lupa ada. Mu dah lama tahun lepas nikah. Dia percaya malah ada. Dan kan orang hak tak kena rasuk jin tak boleh percaya. Pelawak atas darat kering. Faham? Ni hak lupanya pergi percaya bodoh Melayu ni. Nah, habis. Mari kita tengok maklum lupa, mari kita tengok dulu. Mungkin tanya bila nikah. Faham lagi? Mungkin tanya kerja mu interview boleh ke tak? La ilaha illallah, kawan tu lupa gila babi. Faham lagi? Dia pergi tanya masalah bongok sungguh. Ni hak tak lupa tak tahu kali tak boleh tanya. Tak? Boleh lebah orang ni. Tu lebah orang, piti orang kena ratus ribu. Orang lupa ke orang tak lupa? Tak lupa, lebah mana lihat ada. Dah kalau lupa, tapi nak lawak kan ni. Melayu mudah lupa. Dan setengah mereka itu adalah intikad bahawa Allah Ta'ala masuk pada suatu dan bersuatu ia Allah dengan dia dengan suatu. Intikad mereka itu kufur. Benda lagi boleh masuk dalam tubuh manusia. Malaikat. Tubuh kita ni dijaga oleh malaikat. Yang duduk di luar kanan kiri rokit atik. Yang menjaga jantung kita, yang menjaga paru-paru kita. Faham lagi? Benda lagi boleh masuk yang ketiga, penyakit. Penyakit. Dia boleh masuk dalam tubuh dan dia boleh keluar. Allah dia tak masuk. Dia bukan masuk tubik lagu tu. Jadi masuk tubik makhluk. Benda rekaan belaka. Syahadang adalah kaum Rafidiyah, sejahat-jahat ahli bid'ah, seperti sabda Nabi sallallahu yakunu fi akhir zaman qaumun yusammuna rafidah yarfuduna al-islam faqtuluhum fa innahum musyrikun. Yakni lagi akan jadi pada akhir zaman suatu kaum dinamakan akan mereka itu Rafidiyah, yang ditanggalkan oleh mereka itu akan agama Islam. Mereka sendiri buang agama, maka hendaklah kamu bunuh akan mereka itu. Dan bahasa mereka itu kaum kafir juga. Adapun kaum Kharijiyah, maka iaitu 12 kaum. Setengah mereka itu adalah intikad bahawa yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala dan yang menjadikan jahat itu hamba, dan dikafirkan oleh mereka itu akan segala Islam yang mengerjakan dosa, maka intikad ini kufur. Wak Kharijiyah sesat juga. Jangan ubah nama anak Nur Kharijiyah. Tak salah. Ni golongan sesat. Nama-nama anak hati-hati nak ubah. Kerana Nabi kata fa ahsinu asma'akum. Maka indahkanlah, elokkanlah, baikkanlah nama-nama kamu. Jangan dengar bunyi arak dah bunyi arak Ahmad Rafidiyah. Dak nama. Faham lagi? Anda golongan sesat. Dia bukan wajib bunyi arak, bunyi arak putih boleh. Nampak? Nama dia anak Jonggu. Jong ni nama kapung kalau orang putih, nama lama. Kalau Terengganu kau awang, Jonggu mana awang baik. Awang baik ni orang baik, tak salah dalam Islam. Batu orang kafir masuk Islam tak wajib tukar nama. Faham? Yang wajib tukar nama bila nama tu jahat. Sama ada jahat itu dengan makna bawa yang makna haram atau makna syirik. Jadi bila makna jahat tu sekalipun nama Arab kena tukar juga. Zaman Nabi hidup pernah Nabi tukar 4-5 orang dalam sejarah nama-nama yang tidak baik. Semua bukan nama orang putih, nama Arab belaka Nabi tukar. Jadi kalau nama orang putih tu mana tidak baik, maka masuk Islam kena tukar. Contohnya dalam orang putih nama dia ni John Rang. Dalam Melayu awang mabuk. Awang mabuk dah pakai nama, kena tukar. Faham lagi? Jadi dia kata orang Islam yang buat dosa besar jadi kafir. Salah. Nabi tak kata nak kata orang Islam dia orang yang buat dosa dia tidak kafir. Dia jadi mukmin, tetap mukmin tapi asi mukmin yang langgar patang, langgar perintah. Mukmin asi mukmin yang buat derhaka pada Allah.
Jika dia tidak dapat keampunan Allah, maka dia akan dimasukkan dalam neraka sekadar dosanya saja dan tiada kekal. Hadis-hadis sahih mengatakan semua orang Islam yang telah masuk neraka kerana tidak ada amal soleh, pasti akan dikeluarkan semua sekali daripada neraka. Nah, dah kalau gitu tak apa lah, kita buat dosa pun tak payah mayang, tak kata akhirnya masuk syurga juga. Memang tak apalah, dosa mayang lah. Lagi dah lama masuk dalam 50,000 tahun seorang, 100,000 tahun, dah lama tu baik lah. Muterai 5 saat tu. Lagi balik lagi tubik di sijik, mu ambil lighter isap okok, mu ceh hidung mu 5 saat. Tak buat nyala lah hidung ni. Dang 5 saat. Jadi serombong kapal hidung kalau 5 saat. Ceh nyala tu tu selalu tu. Faham? Tu baru lighter. Nabi kata narukum haza juz'un min sab'ina juz'an nari yaumal qiyamati au kama qala. Api yang kamu guna sekarang untuk membakar hanyalah 1 juzuk daripada 70 juzuk kepanasan api neraka hari kiamat. Dan tengah mereka itu adalah i'tikad bahawanya zakat itu tiada wajib. Ni zakat tak wajib. Dan adalah mereka itu menghimpunkan harta. Sedap himpun harta, tak payah keluar zakat. Zakat apa lagi? Zakat wajib sama Nabi je. Pas pada Nabi wafat tak wajib dah. Pandai je pusing. Faham? Dia kata wajib, tapi zaman Rasulullah. Bila akad Nabi, akad dengan wahyu-wahyu sekaligus. Digi kot tu. Kawan ni hak bodoh. Oh ya juga. Tok guru tu pula kata dia ngaji dengan Tok Kenali. Beres lalu lah. Memang ajar orang sesat. Ni ambil daripada Tok Kenali. Tok mu. Mu kenal tak Tok Kenali? Mu tengok tak kitab Tok Kenali sekarang? Kitab hadis, kitab fiqh, kitab nahwu, kitab syariat. Mu tak buat dak payah mayang hak Tok Kenali. Sedap agama. Pasal nak suruh orang percaya. Betul tak? Hanya select tepat sedap. Sandar orang tu sedap. Macam budak-budak lah ni, ni nak reka hadis. Di kursi dia tulis hadis, bawah dia tulis Bukhari. Ramai orang share. Dah tengok Bukhari bawah. Dah kita mana kenal Bukhari tak Bukhari. Sebut Bukhari beres lalu lah. Tak bertanggungjawab. Cuba nama dia. Lepas tulis hadis, riwayat poso. Siapa nak ambil? Faham lagi? Jual nama Imam Bukhari, jual nama Tok Kenali. Dan lagi pula kata mereka itu tiada harum beri zakat akan seorang jua pun kerana tiada ketahui kafir daripada mukmin. I'tikad yang demikian itu kufur kerana firman Allah Taala wa aqimus salah wa atuz zakata, artinya dirikanlah kamu akan sembahyang dan diberi oleh kamu akan zakat. Jelas dalam Quran wajib bayar zakat. Dan setengah mereka itu adalah mereka i'tikad bahawa Allah Taala mengampun akan dosa syirik. Maka i'tikad ini kufur kerana firman Allah Taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Artinya Allah Taala tidak akan ampun dosa syirik, yakni dosa kafir, dan mengampun ia Allah akan dosa lain daripadanya kafir. Maka terang barang siapa yang bagi orang siapa yang dikendakinya kendaki oleh Allah. Baik. Dia kata lagi akidah yang salah, Allah Taala akan ampunkan dosa kafir. Berat ni. Tadi dia kata orang beriman yang buat dosa jadi kafir. Kalau gitu habis jadi kafir orang beriman. Dah buat apa? Pasal Nabi maksum. Betul tak? Nabi maksum. Sahabat ada buat dosa. Sahabat Nabi ada buat dosa. Ada, cuma kita memuliakan para sahabat. Kita tak buatlah kitab himpunan dosa-dosa Abu Hurairah. Kitab kedua himpunan dosa-dosa Ibnu Mas'ud. Tak buat lagu tu. Faham tak lagi? Kerana Allah beri keampunan kepada mereka. Kita muliakan dia. Betul tak? Jadi Nabi Rasul-Rasul je yang tidak buat dosa. Lain pada Nabi masuk neraka belaka. Dah buat dosa. Kemudian dia kata kalau orang syirik Allah ampun. Salah. Dia apa perkataan jangan salah daripada Quran hadis.
Salah daripada ustaz tak apa. Ada sandaran ustaz yang lain, tok guru yang lain. Faham tak lagi? Salah daripada Quran hadis balik awal. Lepas tu kalamullah wa kalamu Rasulillah muqaddamun ala kalamin nas. Ingat, perkataan Allah dalam Quran, perkataan Nabi didulukan daripada perkataan manusia. Itu maksud dia. Melainkan pada perkara yang ijma'. Ada juga Nabi kata lain, ijma' buat lain. Kena ikut ijma'. Ada ke? Betul tak? Contoh, Nabi tidak membenarkan menulis hadis. Nabi tak benar tulis hadis masa Nabi hidup. Hak aku kata ni jangan tulis. Pasal apa? Pasal Nabi takut campur dengan ayat Quran. Nabi suruh tulis Quran saja. Tapi bila Nabi wafat, ijma' ulama membenarkan tulis apa yang Nabi sabda. Nampak lagi? Nabi tak benar. Faham lagi? Tapi umat buat. Pokoknya boleh berlaku. Kerana ada sebab dia. Sebab apa Nabi masih hidup tak benar orang tulis hadis, dia bercakap takut cukup bimbang dengan ayat Quran. Nampak lagi? Tapi bila Nabi wafat, orang abaikan dah sabda Nabi tadi, orang tulis hadis. Takut umat kemudian tidak kenal hadis. Pasal zaman tu orang hafal. Dah kita nak hafal. Hak tulis tak boleh baca. Nampak tak? Tajuk kita hadis tak boleh baca dah. Tak usah hadis dalam, tajuk depan. Baca ke ni? Korok mu. Fathul Bari nak baca tak boleh. Allah sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Taala la yaghfiru, tidak akan beri kemaafan, tidak akan beri keampunan, bahawa yushraka bihi, disyirikkan dengan Allah. Tak apa. Dah kalau orang tu minta apa, Allah ampun. Jadi kena faham baik dalam bab ni. Dosa lain pada syirik, wa yaghfiru, Allah akan beri keampunan. Nampak? Dosa syirik, Allah tidak akan ampun. Apa maksudnya? Maknanya kalau orang yang kafir, dia tidak kembali kepada Islam, Allah tidak akan ampun di akhirat kelak. Tapi lain daripada dosa kafir, Allah boleh mengampun di akhirat kelak, walaupun di dunia dia tidak minta ampun. Contoh lain pada syirik, minum arak. Dalam dunia dia minum arak. Faham lagi? Dan dia tidak sempat bertaubat daripada dosa minum arak. Akhirat wa yaghfiru, Allah beri keampunan. Faham lagi? Tapi liman yasha, bagi orang yang Allah nak. Jelas situ. Dah kafir dia sendiri kena kembali kepada Islam. Kalau tidak, Tuhan tidak ampun. Sebab tu tak boleh kata rest in peace. Ulama kata kalau kafir mati, kita pun ikut jugalah RIP tulis dalam Facebook. Orang tegar nak marah orang, bodoh. Nak tunjuk pandai. Tak salah dia kata tulis rest in peace. Dalam Islam, orang kafir kita boleh berdoa selama dia belum mati. Doa dapat kebaikan, doa panjang umur, doa murah rezeki pada orang kafir, boleh. Tapi bila orang kafir mati, tak boleh kita doakan keampunan, tak boleh. Yang boleh kita doakan bila dia mati, doakan kebaikan untuk anak cucu yang dia ada. Faham? Maknanya tak boleh minta, ya Allah ampunkanlah Acong, ampunkanlah Sami Belu kalau dia mati. Faham tak lagi? Tak mati boleh. Ya Allah ampunkanlah Acong ni, masukkan dia ke agama Islam, boleh. Ada kait dengan agama Islam. Dah mati dah dalam kafir, tak. Nampak? Rest in peace. Rest tu benda-benda. Berehatlah kamu. In, di dalam peace, dalam keadaan aman sentosa. Allah sebut dalam Quran orang kafir di alam barzakh aman tak? Tak. Quran dan hadis dan ijma' ulama. Tidak ada aman bagi orang yang mati kafir pagi dan petang. Tu dalam kubur, dia dalam neraka kekal, khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan sedikit pun daripada orang kafir itu akan azab. Tak boleh kata rest in peace. Nampak? Peace saja dah.
Dengar kapi mati pis. Buat gitu. Nah, ni reh impis kita canggah hak Rasulullah. Nabi terang lah. Nak ke para sahabat. Sahabat pula khabar ke anak murid tabi'in, tabi'in khabar ke tabi'in. Dikutip oleh Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, sipanglah kitab-kitab hadis. Nabi kata ke mana? Orang kafir bila mati, Allah haramkan kita minta keampunan dan tak boleh kita minta mereka itu dilepaskan daripada azab kerana mereka akan bertemu dengan azab mulai daripada dimasukkan ke alam barzah. Siapa kekal selama-lamanya. Tak boleh kata rest in peace. Rehatlah dalam keadaan aman sentosa. Sentosa kau ni. Tak dengar kisah muka awan nakik. Kalau orang kafir dikepit kuburnya. Nak siapa berselisih tulang rusuk. Ni tulang rusuk kita sekarang gini. Nak untuk jaga barang-barang organ dalaman. Orang buat ada pagar. Bila kepit ni gini. Ni pecah habis ni. Nampak? Bertapik menolong dia alam barzah. Nah. Pih gua ni. Pih ni aman damai. Nah, dan setengah mereka itu adalah itikadnya wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu.